Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar tentang darah manusia. Lepas cikgu dah pesan untuk kamu semua baca dahulu sedikit daripada buku teks, dan minggu ni kita akan belajar dengan lebih mendalam tentang darah manusia. Sebelum tu, cikgu nak terangkan dua objektif pembelajaran kita pada hari ini, di mana pada hujung kelas nanti saya nak pastikan kamu semua ni dapat menceritakan komponen dan kandungan darah manusia, dan yang kedua adalah mengenal pasti kumpulan darah serta kesan menerima darah yang tidak serasi atau tidak padan. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, apa fungsi darah? Kenapa kita kena belajar tentang darah? Darah ni fungsi dia ada dua juga. Yang pertama adalah mengangkut oksigen dan nutrien ke seluruh badan. Fungsi yang kedua adalah untuk mengangkut bahan kumuh dari sel badan keluar. Jadi, tadi cikgu cakap kan, objektif pertama ada pasal komponen darah. Apa komponen darah ni? Awak tahu tak? Kamu semua tahu tak yang darah kita ni boleh diasingkan sebenarnya? Kita nampak kan kalau terpotong, darah keluar warna merah je. Sebenarnya darah yang berwarna merah tu ada beberapa komponen dia. Okay, macam mana kita nak asingkan komponen darah? Kita guna kaedah emparan darah. Biasa ada masuk darah, sampel darah tu kita masuk dalam mesin, menggunakan kaedah tu kita akan dapat darah yang telah diasingkan. Okay. Ikut gambar yang ada dalam slide pun boleh, ataupun tengok buku teks. Dalam buku teks, muka surat 97 dia tunjuk darah yang telah diasingkan. Yang ini pun sama, ini pun sama. So kita tengok yang ini dulu. Dua komponen yang ada dalam darah adalah cecair kuning dan cecair merah. Kita akan tengok apa cecair kuning tu, apa cecair merah tu. Okay, komponen darah ada 4. Yang tadi 2 tu yang sebab kita nampak kan 2 warna. Kita bahagikan guna warna dulu. Sekarang ni kita dah nampak dia ada 4 sebenarnya. Okay, yang pertama adalah plasma darah yang paling banyak, iaitu 55%. Warna kuning tadi, cecair warna kuning yang kita nampak tadi tu adalah plasma darah. Yang kedua adalah sel darah merah. Sel darah merah adalah 45% daripada darah kita. Baki tu, yang lagi 2 yang cikgu cakap tu adalah sel darah putih dan kita punya platelet, which is kurang daripada 1%. Kita akan tengok satu persatu. Sel darah. Yang pertama kita tengok dulu plasma darah. Plasma darah ni apa? Macam ikut slide tu, cikgu letak gambar plasma darah. Ada nurse tu tengah pegang satu pad warna kuning. Itulah plasma darah. Dia dah dapat daripada darah yang dia dah buat emparan darah tu, ada dapat plasma darah. Tu dia letak dalam beg warna kuning tu. Di mana plasma darah ni merupakan 55% daripada kita punya darah. Jadi plasma darah tu sendiri, 90% daripada plasma darah tu adalah air sebenarnya. Air yang kita minum, air yang ada dalam badan kita, tu dia akan membentuk plasma darah. Baki 10% tu adalah bahan terlarut. Apa contoh bahan-bahan terlarut yang ada dalam darah kita? Contohnya adalah gas karbon dioksida, nutrien, enzim, hormon. Kita ada antibody, bahan kumuh. Ni semua bahan-bahan terlarut yang ada dalam 10% plasma darah tu. Okay. Kita akan tengok yang seterusnya, sel darah putih dan platelet. Dia adalah yang paling sikit dalam komponen darah kita, yang mana cikgu cakap kurang daripada 1%. Jadi kita tengok apa fungsi sel darah putih ni. Sel darah putih ni, fungsi utama dia, dengar je sel darah putih, untuk melawan jangkitan. Lawan mikroorganisma. Macam mana dia lawan? Dia akan membunuh. Dalam slide tu awak nampak kan, dia macam ambil perang, tak adalah dia membunuh macam tu. Biasanya kita guna proses lysis. Tapi dia akan membunuh, dia akan pecahkan mikroorganisma tu. Sel darah putih ni dia tak ada bentuk yang tetap dan dia mempunyai nukleus. Kita tengok platelet pula. Platelet tu apa? Platelet tu satu sel yang dalam badan kita ni berguna untuk kita, terutamanya bila contohnya kita jatuh, terpotong jari kita, keluarkan darah. Cuba bayangkan, platelet ni fungsi dia untuk bekukan darah tu. Macam awak perasan tak, awak terpotong jari tu, kejap lagi tu awak tengok dalam seminit tu, awak tengok okey, darah dah berhenti
Tak adalah pula kan. Kalau potong tu darah keluar je tak berhenti. Kenapa darah kita boleh berhenti, boleh beku lepas kita jatuh ke, terpotong jari ke, apa-apalah kita ambil darah kan, contohnya kita ambil darah. Kalau ikutkan dah lubang kan kat sana, kena darah tu kena sentiasa keluar. Tapi kenapa dia boleh berhenti? Dengan adanya bantuan platelet. Platelet ni yang dia akan bekukan darah kat kawasan tersebut supaya darah kita tak keluar lah. Kita tengok yang seterusnya. Sel darah merah ni yang paling penting sebab lepas tajuk yang kita akan belajar kejap lagi ni pun berkaitan dengan sel darah merah juga. Sel darah merah ni fungsi dia untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Kenapa sel darah merah yang angkut oksigen? Sebab pada sel darah merah ada hemoglobin. Hemoglobin ni yang akan angkut oksigen yang kita nafas, kita bernafas ke, daripada oksigen yang kita dapat semua sel darah merah ni yang akan angkut hantar pergi kat sel-sel lain. Bentuk sel darah merah ni bentuk bikonkave. Ada orang cakap dia bentuk macam CD. Macam itulah bentuk dia. Okay. Sebelum kita pergi terus, kita kena tahu dalam darah kita ni ada dua benda yang kita kena tahu dia tu ada, iaitu antibody dan antigen. Antibody tu apa? Antigen tu apa? Antibody ni kerja dia bunuh antigen yang sepadan dengan dia. Contohnya, badan kita ni ada dua antibody yang tentang darah ni, iaitu antibody anti-A dan antibody anti-B. Kat mana duduknya antibody ni? Tadi cikgu dah cakap dekat depan, antibody duduk dalam plasma darah. Antibody ni kerja dia akan serang antigen yang sepadan dengan dia dan menyebabkan pengumpulan darah. Nanti kamu akan faham kenapa cikgu terangkan ni dan kamu kaitkan dengan padanan kumpulan darah penderma dan penerima. So, kita akan pergi pula pada antigen. Okey, lupa. Apa jadi kalau berlaku pengumpulan darah? Pengumpulan darah ni, awak bayangkan salur darah awak tu satu tempat, lepas tu darah tu duduk berketul-ketul duduk sana. So, darah lain tak boleh lalu. Bila darah tak boleh lalu, kita akan apa? Biasanya bila berlaku pengumpulan darah disebabkan oleh darah tak serasi ni, memang akan menyebabkan kematian. Okay, kita tengok antigen pula. Antigen, tadi antibody duduk dalam plasma darah. Antigen duduk dekat mana? Antigen duduk dekat sel darah merah kita. Kita ada dua juga antigen, antigen A dan antigen B. Sekarang ni kita nak tengok kumpulan darah manusia. Ada berapa banyak kumpulan darah manusia? Ada 4. Ada A, ada B, AB dan O. Okay, kita tengok satu-satu. Kita pergi pada kumpulan darah A. Okay, awak tengok dalam slide tu, cikgu dah letak gambar A tu. Okay, awak nak tengok gambar yang kartun pun boleh, gambar yang nampak macam bukan kartun sangat tu pun boleh. Okay. Kumpulan darah A ni, dia ada antigen A. Senang tak nak ingat? Kumpulan darah A ada antigen A. Okay, maksudnya dia ada protein yang A tu. Dia ada antibody anti-B. Okay. Mana antibody duduk? Dalam plasma darah orang yang berdarah A tu. Okay. Kita tengok darah B pula. Darah B, tadi darah A ada antigen A. Darah B ada antigen B pada sel darah merah. Antibody apa dia ada dalam dia punya plasma darah? Dia ada antibody anti-A. Tengok gambar tu, awak anggaplah yang kod petak-petak tu lah antigen dia. Inilah bentuk antigen dan ini adalah bentuk yang dekat tengah-tengah dalam gambar tu adalah bentuk antibody anti-A. Okay, kita tengok darah AB. Darah AB ni, dia tak ada antibody. Maksudnya dalam plasma darah dia, tadi kan dalam darah A dengan B tu ada antibody anti-A, ada antibody anti-B. Dalam darah AB, dia ada antibody. Tapi AB ni dekat sel darah merah dia, dia ada antigen A, dia ada antigen B. Sebab tu nama dia AB, sebab dia ada dua-dua antigen tu. Kita pergi pada yang terakhir, darah O. Okey. Darah O ni, dia menarik dia O ni sebab dia tak ada antigen pada sel darah merah. Sel darah merah dia tu bersih macam yang dalam gambar ni, bersih. Tak ada antigen. Tapi dalam plasma darah orang yang
darah O ni ada antibody anti-A dan antibody anti-B. Okey, sekarang kita tengok kenapa adanya padanan kumpulan darah ni. Okey. Tadi kat depan kita belajar antibody ni fungsi dia untuk pergi menyerang antigen yang sepadan. Okay, contohnya, orang yang berdarah B tadi, orang yang berdarah B, kita buka balik slide. Orang yang berdarah B, dia ada antibody anti-A. Okey, sekarang awak tengok dalam jadual ni. Kita tengok pada penerima. Okey, penerima yang berdarah B, dia boleh terima tak darah A? Tak boleh, sebab darah A tu dia bawa antigen A. Apa jadi bila darah A ni masuk dalam orang yang berdarah B, antibody dalam badan B ni kan, antibody anti-A tu dia kata, ada yang sepadan dengan aku lah, dia pun pergi serang. Pergi serang menyebabkan apa? Menyebabkan pengumpulan darah dan menyebabkan kematian. Okay, kita pergi darah AB pula. Darah AB pun tak boleh sebab dia bawa antigen A. Jadi apa akan jadi? Sama. Antibody anti-A yang dalam darah B tu, dia akan pergi serang antigen A tu. Darah O boleh tak pergi derma pada darah B? Kalau ikutkan darah O tak ada kan antigen pada sel darah merah. Jadi boleh ke tak? Boleh. Darah O ni dia boleh derma kepada semua orang. Sebab dia tak ada antigen. Bila tak ada antigen, antibody tak perlu nak serang sebab tak ada antigen. Okey, kita tengok darah AB pula. Darah AB tadi kita dengar dia tak ada antibody. Maksudnya siapa-siapa masuk pun okey. Sebab tak ada orang yang, tak ada benda yang akan pergi serang. Jadi kalau darah A nak derma pun boleh, darah B nak derma pun boleh, darah O nak derma pun boleh, darah AB nak derma pun boleh. Darah penderma dengan penerima tadi tu kena serasi. Sebab apa? Kalau tak serasi menyebabkan penggumpalan darah dan boleh membawa kematian. Okey. Lepas kita tengok padanan tadi, mesti ada perasan. Satu tempat tu straight, boleh secara horizontal dia straight boleh terima dari semua orang, secara menegak straight dia boleh derma kepada semua orang. Jadi kita panggil benda tu penderma dan penerima universal. Okay, penerma universal adalah kumpulan darah O kerana dia bebas menderma darah kepada semua jenis darah yang lain. Kerana apa? Sebab kepada tu adalah sebab dia tak ada antigen pada sel darah merahnya. Tapi kesiannya dia tak boleh terima darah dari siapa-siapa sebab dalam darah orang yang berdarah O ni dia ada dua-dua antibody. Dia ada antibody anti-A, dia ada antibody anti-B. Menyebabkan masuk je darah lain selain daripada O, terus antibody ni akan pergi serang. Berbeza pula dengan penerima universal. Penerima universal ni maksud dia bebas menerima semua jenis darah sebab dalam badan orang yang berdarah AB ni tiada antibody. Jadi boleh, semua orang boleh derma. Tapi orang yang berdarah AB ni dia tak boleh derma ke orang lain selain daripada kumpulan darah dia sahaja. Okay, kita akan tengok yang seterusnya. Okay, kita akan pergi pada soalan sekejap lagi. Soalan kita first akan tengok cikgu ada bawa model. Nanti kita boleh tengok macam mana berlakunya proses pengumpalan darah tu. Kenapa dia nak pergi attack yang sama dengan dia. Kita akan tengok. Dan kita akan bermain roda darah merah, roda darah manusia. Kita akan bermain dahulu. Lepas nanti di hujung kelas cikgu akan bagi kamu soalan, kamu jawab dan kamu hantar. Dan kita akan ada sedikit kuis yang cikgu akan buat melalui Canva. Kita jawab sama-sama. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua.